Hai, salam sejahtera. Kita bertemu lagi di channel Will Atkins Menu. Channel yang berkongsikan olahan ataupun resipi yang dicipta khas untuk pengamal diet Atkins sejati. Pengamal diet Atkins derhaka, pengamal diet lain mahupun iklim, boleh je nak try. Resipi kali ini yang diolah adalah dari Penang, iaitu ayam bawang goreng Penang. Semestinya mengikut gaya diet Atkins tanpa penggunaan stevia, gula, pemanis, ajinomoto, garam, rempah ratus kisaran maupun sos buatan kilang. Dan kita juga tak menggunakan cube atau serbuk perasa kilang. Sebab ini merupakan resipi khas untuk pengamal diet Atkins original. Bahan utama yang kita gunakan seperti biasa semestinya ayam segar. Kali ini kita menggunakan setengah ekor ayam segar, dibersihkan dan digoreng separuh masak. Kemudian ketepikan. Dan jangan lupa 3 sudu minyak zaitun extra light. Ingat, extra light tau. Kita juga menggunakan bahan utama iaitu gorengan bawang, di mana 15 biji bawang kecil dikupas dan digoreng. Kita juga menggunakan beberapa kisaran rempah Atkins Homemade yang original, iaitu 2 sudu besar rempah kari daging Atkins Homemade, 2 sudu besar kisaran halus cili Atkins Homemade, 1 sudu kecil kisaran kunyit Atkins Homemade, 1 sudu kecil kisaran halus jintan manis Atkins Homemade, 1 sudu kecil kisaran halus jintan putih Atkins Homemade, 1 sudu kecil kisaran halus habatus sauda ataupun jintan hitam Atkins Homemade. Dan jangan lupa 1 sudu kecil kisaran halus lada hitam Atkins Homemade. Elakkan yang di pasaran tau. Dan jangan lupa kita juga perlu mengisar halus beberapa bahan, iaitu 3 biji bawang merah yang telah dikupas dan dibersihkan, 11 ulas bawang putih. Kita kupas kulitnya dan basuh juga tau. Serta 3 inci halia. Kita basuh sebersihnya. Kisarkan ketiga-tiga bahan sehingga benar-benar halus. Dan jangan lupa sediakan 4 sekawang, iaitu 1 batang kayu manis, basuh terlebih dahulu, 3 kuntung bunga lawang, basuh juga, 11 biji bunga cengkeh perlu juga dibasuh. Dan jangan lupa basuh juga 11 biji buah pelaga. Dah basuh ke semua 4 sekawan, toskan sehingga kering. Dan bahan perasa atau perisa yang turut kita gunakan kali ini adalah 2 helai daun pandan yang kita akan potong-potong dalam sejengkal panjangnya, 3 tangkai daun kari. Saya menggunakan daun kari kering tau kali ini. Dan 1 cube stok daging Atkins Homemade. Elakkan yang dijual di pasaran. Buat sendiri. Dan 3 sudu besar sos cili Atkins Homemade. Elakkan yang dijual di pasaran. Kesemua bahan telah pun kita sediakan dan siapkan. So, jom kita masak.
Seperti biasa, basuh kuali, lap, toskan dan letak di atas dapur. Onkan dapur dan panaskan kuali untuk seketika. Bila kuali dah benar-benar panas, barulah tuangkan minyak zaitun extra light tadi. Minyak zaitun extra light memang terbaik untuk menumis. Dah masukkan minyak tu, kita oleskan minyak zaitun biar serata di dasar kuali dengan menggunakan sotik. Ingat, oleskan dalam masa yang sama. Kita tunggu sehingga minyak tadi panas. Bila minyak dah panas, barulah masukkan ke semua irisan bawang merah yang 15 biji tadi tu. Kita gorengkan sehingga ianya benar-benar garing. Ianya mengambil masa sedikit, tapi kita memerlukan bawang goreng yang benar-benar garing untuk resipi kali ini. Bila gorengan telah pun benar-benar digoreng sebati, kita toskan, angkat, toskan dan ketepikan untuk seketika. Minyak yang berbaki di dalam kuali biarkan saja. Dan kita masukkan potongan daun pandan tadi, yang daripada 2 helai tadi. Dan jangan lupa masukkan juga daun kari. Bila dah masukkan kedua-dua jenis daun tadi, kita gorengkan seketika. Goreng kilas namanya. Tak perlu sehingga garing tau. Cukup sekadar kedua-dua daun tadi mengeluarkan haruman. Bila gorengan kilas kita telah pun sedikit kering, masukkan bahan kisaran yang telah kita kisarkan halus tadi. Pastikan ianya tidak terlalu cair tau, kisaran kita tu. Dan sekarang kita tumiskan ke semua bahan sehingga benar-benar mewangi dan sedikit kering dan pecah minyak. Tumis sehingga sedikit garing dan pecah minyak tau. Tapi jangan terlalu kering. Selepas tu, tuangkan 250 ml ataupun secawan air. Dah tuangkan air tu, kita kacau sebati biar kesemua bahan benar-benar serata. Kita kacau sebati dalam 5 minit macam tu. Sebab kita nakkan kesemua bahan benar-benar sebati bau dan rasanya. Dan lepas tu, kita masukkanlah 4 sekawan tadi yang telah kita basuh dan toskan. Kemudian, kita kacau sekata sekali lagi. Biar 4 sekawan ni rasanya menyinawi ke dalam kuah kita tadi. Ingat, kacau biar sehingga ianya mewangi. Dan kita biarkan merenih dalam 5 ke 9 minit. Macam tu. Tak perlu lama kali ni. Selepas 7 atau 9 minit, kita masukkan kisaran cili Atkins Homemade ke dalam kuali kita. Dan lepas tu, kita kacau sekata sekali lagi. Biar kisaran cili Atkins Homemade kita ni benar-benar larut ke dalam banjuhan di dasar kuali kita tu. Dan pastikan tidak ada gumpalan atau ketulan cili padi lagi. Ketulan kisaran cili kita. Dan jangan lupa masukkan juga kisaran kunyit
Atkins Homemade. Dan lepas tu, kacau sekata sekali lagi. Sekarang tekstur tu dah bertukar kepada sedikit pekat kan daripada benda-benda cair. Kita kacau sekali lagi biar ianya nampak benar-benar berubah. Dan sekarang kita masukkan ke semua kisaran jintan. Jintan putih, jintan manis dan jintan hitam. Masukkan ketiga-tiga jenis kisaran jintan tadi. Dan jangan lupa masukkan juga kisaran lada hitam. Bila dah masukkan 4 jenis kisaran ni, barulah kita gaul sebati, kacau sebati. Biar sehingga cecair tadi sedikit pekat. Ambil je masa antara 5 ke 7 minit untuk mengacau sebab kita nakkan ianya benar-benar sebati dan tidak ada gumpalan rempah yang tidak sebati dikacau. Dah nampak sebati, barulah kita masukkan kisaran rempah kari daging Atkins Homemade 2 sudu besar tadi. Tujuan kita masukkan kisaran rempah kari daging sebab kita nakkan rasa umami tersendiri. Dan jangan lupa kacau sebati bila dah masukkan rempah kari tadi. Dan strukturnya sedikit mengental. Ingat, kacau biar ianya benar-benar sebati dan tidak tergumpal di satu tempat sahaja. Bila nampak sedikit kental, kita tuangkan 250 ml air kosong ataupun secawan air kosong. Dan kita kacau sebati biar kesemuanya larut mencair. Pastikan kacau sehingga tiada lagi gumpalan rempah ratus. Kalau tadi kental kenyal je rempah ratus, sekarang biar kesemuanya mencair. Ingat, jangan berhenti mengacau selagi kesemua rempah ratus dan bahan tidak mencair sempurna. Ingat, bila kesemua bahan telah mencair sempurna dan nampak selembut sutera dikacau tu, barulah kita masukkan sos cili Atkins Homemade. Dah masukkan tu, segeralah kacau lagi. Kita kacau sebati supaya rasa sos cili Atkins Homemade tu meresap ke dalam kuah kita tu. Walaupun kuantitinya sedikit, tapi rasanya pastikan menyerap ke dalam kuah. Selepas tu, kita tuangkan lagi sekali 250 ml air kosong ataupun secawan air kosong. Dan kita kacau sekali lagi biar kuah sedikit mencair dari tadi. Kalau tadi seperti sutera, sekarang biar ianya benar-benar mencair. Sebab tu kena kacau dengan sebati biar tiada lagi ketolak rempah ratus ataupun pes rempah ratus yang mendap di dasar kuali. Ingat, kacau tu mungkin juga mengambil masa 2 ke 5 minit. Dan kita biarkan ianya mereneh selama 15 ke 19 minit. Ataupun nak senang 20 minit lah. Biarkan ianya mereneh. Selepas
direnehkan selama 25 minit. Angkat penutup kuali tadi dan masukkan ketelan-ketelan ayam yang telah kita gorengkan separuh tadi. Ingat, masukkan kesemuanya gorengan ayam yang separuh masak tadi. Lepas dah masukkan kesemuanya, kita gaul sebati. Biar kuah menyeliputi ketelan-ketelan ayam tadi dan sehingga ketelan-ketelan ayam masak sempurna. Kita gaul sebati tu ambil masa dalam 15 minit sebab kita nakkan kuah benar-benar menyeliputi ketelan-ketelan ayam sehingga meresap ke dalam isi ketelan-ketelan ayam tu. Sebab tu perlu gaul sebati. Di samping kita nak pastikan kuah tidak ada yang memekat ataupun garing ataupun hangus di dasar kuali. Dah siap kesemuanya dalam 15 minit, taburkan gorengan bawang goreng tadi. Dan kita kacau ataupun gaul sebati sekali lagi. Ingat, gaul sebati biar benar-benar sebati ke semua bahan. Masa gaul tu, pastikan api tidak lagi ditutup dan kita biarkan sehingga ianya memekat seperti dalam video ni. Sedikit pekat kan? Memang sengaja je dibiarkan pekat. Kalau masa ni anda nak tambahkan gorengan bawang goreng pun boleh. Taburkan je. Tapi pastikan gaul sempurna juga tau. Sekarang tutup api dapur dan hidangkan. Dan untuk pengamal diet Atkins original, cukuplah meratah setakat seketul atau sehingga 3 ketul untuk satu sesi makan tengah hari kita ni. Nak makan malam pun boleh. Tapi jangan lupa kuah dan kriuk-kriuk gorengan bawang goreng. Selamat menikmati. Jangan lupa untuk minum detox Rafwan selepas 1 jam selesai berbuka puasa ataupun selepas 1 jam menikmati menu makan malam. Set detox boleh diorder di Instagram real_diet_Atkins_Malaysia.